Okey, hari ini saya nak bercerita tentang seorang usahawan bernama Masayoshi Son. Dia adalah pengasas dan CEO lah syarikat company SoftBank. SoftBank. SoftBank ni dia stand for software bank. Maksudnya dia company yang membuat software dan menjual software lah. Itu bisnes asal company ini. Kemudiannya dia berkembang jadi macam-macam jenis bisnes lah. Jadi apa yang menarik tentang kisah dia ni adalah waktu dia muda, dia terbaca tentang McDonald. McDonald di Jepun. Dia ni tak silap saya orang Korea, tapi parents dia migrate tinggal di Jepun. Jadi waktu tu McDonald mula masuk ke Jepun. Jadi dia seorang yang ada minat terhadap entrepreneurship, keusahawanan. Jadi dia tengok model bisnes McDonald ni sangat mengagumkan lah. Dia dengan franchise sistemnya, Dan waktu tu dia tertarik dengan biografi CEO McDonald waktu tu. Orang Jepun juga, McDonald di Jepun. So dia banyak baca lah tentang CEO ni punya cara kerja and everything lah. Baca newspaper lah, itu zaman dulu kan, belum ada internet. Jadi punyalah dia excited, nak bersemangat tengok CEO ni, seronok tengok CEO ni. Dia rasa kalau boleh dia nak pergi bercakap dengan CEO ni. Jadi waktu tu dia masih di high school. Jadi dia setiap hari boleh kata dia cuba call HQ McDonald di Jepun untuk cuba bercakap dengan CEO, tapi tak berjaya lah. Sebab dia pun siapa nak layan kan, masih budak sekolah, kenapa nak call cakap kan. Jadi sampai bil telefon pun dah banyak di rumah, sampai mahal. Zaman tu call tak semurah sekarang. Kamu nak zaman sekarang call flat rate jadi murah. Zaman dulu mahal. Jadi dia kata baik dia kumpul duit, beli tiket kapal terbang dan pergi ke Tokyo lah. Saya tak tahu dia duduk di negeri mana, tapi dia pergi ke HQ dengan harapan kod-kod boleh berjumpa dengan CEO tu sendiri. So dia pergi company tu dan jumpa receptionist, jumpa PA, memang dia orang tak bagilah. Tapi dia kata tolonglah, dia datang jauh. Dia kata kalau dia orang bagi dia tengok daripada jauh pun cukup. Dia nak tengok saya CEO tu. Ni CEO tu. Dia kata dia nak tengok je dari jauh. Dia takkan ganggu apa semua. Dia kagum dengan CEO McDonald ni. Cara kerja dia, cara dia kembangkan bisnes. So, tapi last kali dia orang kesian kan. Dia orang bagi jumpa. 15 minit ke setengah jam saya tak ingat. Dan dia bersembang lah, dia tanya macam-macam soalan dan salah satu soalan yang dia tanya adalah dia minta nasihat kepada CEO McDonald ni, apa yang patut dia ambil untuk bila masuk universiti ni, apa course yang dia patut ambil. Jadi waktu tu suggestion dia adalah nasihat dia adalah ambillah course komputer. Sebab zaman tu belum, komputer baru naik Dia kata ambil bidang komputer. So dia pun ikut nasihat tu. So bila masuk universiti dia ambil bidang komputer. Dia study di US. So waktu dia study tu, dia orang yang nak minat sangat dalam bidang entrepreneurship, keusahawanan, dan dia nak do something, dia nak be successful, dia nak berjaya, dia nak create something. Dia tak nak just belajar and then be ordinary and then apply kerja. Dia tak nak. Dia nak do something, nak create something. So dia tanya kawan dia waktu dia belajar tu, apa kerja yang boleh bagi dia income sehari $1,000 ke $10,000, saya tak ingat. Kawan dia kata mana ada kan. Mana ada kerja yang macam tu. So dia kata setiap hari dia berfikir macam mana nak dapat income sebanyak tu. So setiap hari ada je masa lapang, kalau dia tak study dia akan fikir. Otak dia sentiasa fikir. So dan
dengan waktu tu juga, waktu dia study, dia ambil komputer, dia mula develop software sendiri. Okay? Sebab dengan harapan dia kalau dia create some software, maybe dia boleh jual. Dan dia berjaya create audio electronic translator. Okay? Dia macam kamus lah. Zaman saya dulu, kita pergi sekolah, kita bawa kamus. Kamus BIBM atau BMBM. So dia create yang audio elektronik. Maybe lah contohnya kita type lah, maksud tak faham contoh perkataan force. Kita type lah force, so dia akan cakap lah apa maksud force. Force is daya, macam tu semua. Maybe macam tu lah. So first invention in my life, dia create waktu dia masih belajar di universiti. Dan dia jual patent tu, copyright tu kepada company Sharp, tak silap saya. So dekat $500,000 USD juga. So waktu student dia dah ada duit sebanyak tu lah. Okay. Berbanding kawan dia. Kawan dia tak inovatif, tak kreatif, tak bersemangat macam dia. So kawan dia masih belajar lah. Jadi moral of the story ni saya nak ceritakan. Kalau lah daripada peringkat awal lagi kita ada aim to do something. So definitely kita akan lebih, insyaAllah lah. Okay, lebih ke depan berbanding kawan-kawan kita, berbanding orang lain yang tidak ada aim, tidak ada impian, tidak ada azam. Jadi kamu semua pandai-pandai belaka, adakan, okay, create azam. Okay, kamu kelas hayat, okay, create azam. Mungkin aku one day aku nak jadi pakar bedah yang kita tak nak dah bedah biasa, kita nak bedah cara-cara sekian-sekian. Who knows? You know better lah in your field. So maybe aku nak ada hospital sendiri yang mampu menawarkan perubatan yang murah. Macam AirAsia. AirAsia make everybody can fly. Anybody can fly. So maybe kamu nak hospital. Anybody can afford the medical treatment here. Mana tahu Be somebody who is revolutionary. Okay? Do something. Be extraordinary. Okay? Think from now. Fikir daripada sekarang. So mindset tu yang penting. So dia berjaya proof, dia ada mindset, dia ada kesungguhan, dia berjaya berbanding kawan dia. So and then lepas dia habis, dia tubuh company nama SoftBank, software bank. Jual software lah. Kemudian bila dah berjaya, dah duit makin banyak ni, bila orang duit makin banyak, dia venture into different business lah, macam buat business lain lah. Salah satunya adalah invest. Okay? Kita ada duit banyak, kita invest lah ke company orang. Join business sana, join business sini. Okay? So dengan win-win situation lah kepada dia dan kepada company yang dia invest. So salah satu company yang dia invest adalah Uber. Okay? Dulu Malaysia ada Uber. Okay? Sekarang dulu ada Uber dan Grab. Sama je. Dua-dua macam taksi. Guna apps. Tapi sekarang hanya ada Grab. Kenapa? Sebab kedua-dua Uber dan Grab ni dapat duit modal daripada dia. Okay? Bukanlah semuanya modal, tapi cukup untuk membolehkan dia ada authority mengawal company ni. So, dia fikir buat apa nak bersaing di Malaysia, di Asia Tenggara, di Singapura semua, biar Grab saja. Uber fokus di mungkin Eropah, US, tempat lain. So, tengok dia daripada asalnya azam saja, impian saja, kesungguhan je, now billionaire lah. Okay. Kalau di Indonesia ada Gojek. Pernah dengar Gojek? Siapa pernah dengar Gojek? Siapa tahu? Pernah dengar. Tahu, pernah dengar. Okay, dia macam Grab lah. Baju pun kalau tengok colour sama. Saya tak tahu kenapa hijau dia tarikan, dia striking. Dia macam Grab lah. Cuma di Indonesia ni traffic jam yang sangat teruk. So instead of guna kereta, guna motor. So dia invest dalam company dia dan beratus company lain lah. So tengok asalnya hanya impian saja, azam, cita-cita, angan-angan lah orang kata. Kalau zaman tu dia cerita kat kawan sekolah dia, maybe kena gelak sajalah. Okay? Atau orang tak percaya atau orang dengar je lah. Tapi dia dengan kesungguhannya dia berjaya lah. Okay? So insyaAllah one day maybe kamu boleh sampai macam dia. Siapa tahu usaha dan banyakkan berdoa, insyaAllah berjaya. Okay? So